Syria, Darut Taqwa tu 2 jilid. Dan ada jugalah yang buat 1 jilid. Senang cerita dalam karangan Imam Suyuti itu, dia dikumpulkan, beliau kumpulkan semampunya membicarakan tentang ulum Al-Quran. Okay. So mungkin akan ada yang tertanya-tanya lah kan. Mungkin ibunda dia tanya, ulum Al-Quran tu dia masih tak jelas lagi. Dia macam satu tajuk yang sangat besar. Lalu kita di sini kita akan membahaskan menggunakan satu kitab yang dipanggil sebagai Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran, karangan Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang mana beliau dikenali sebagai muhaddis Haramain, ataupun kita panggil pakar hadis di 2 tanah haram waktu zaman beliau. Kitab ini alhamdulillah kita telah pelajari sebanyak 2 kali. Sekali waktu belajar dulu, yang paling baru bulan Ramadan baru ni, dengan seorang syekh yang daripada Yaman, namanya Syekh Muhammad Abdul Rahim Al-Wusabi. Kitab ini adalah ringkasan bagi ringkasan. Kitab ini adalah ringkasan daripada satu kitab ringkasan lain. Pengarang ini dia meringkaskan sebuah kitab, dan kitab yang ringkasan tersebut dia ringkaskan daripada Itqan tadi. So dia 3 kitab. Kitab pertama Itqan, terlalu besar, diringkaskan jadi satu kitab, namanya Zubdatul Itqan, ataupun kita panggil ringkasan Itqan. Lepas tu diringkaskan lagi. Kerana apa? Kerana beliau mengatakan, kenapa perlu kepada ringkasan? Sebab ulum Quran ini terlalu luas. Kalau kita terus menyelam ke lautan, maka kita akan confuse, dan kita panggil semangat kita itu akan pudar. Sebabnya dia terlalu luas. Lalu kita untuk mengenali sesuatu ilmu itu, kita kena tahu asal muasal ataupun mabadi'. Kita panggil mabadi' ataupun kita sebut sebagai permulaan ilmu. Permulaan ilmu ada 10 yang ulama karang. Dalam setiap ilmu ada. Fiqh ada 10 pengenalan ilmu. Nahu, kalau kita belajar bahasa Arab pun ada 10 pengenalan ilmunya. Kalau kita ngaji hadis pun ada 10 pengenalan ilmunya. Macam ni kita nak tahu 10 pengenalan ilmu berkaitan ulum Al-Quran. Apa yang saya tulis kat depan ni lah, akan kita terangkan sedikit sebanyak lah. Kalau jika kita mampu habiskan pada malam ini 10-10-nya, alhamdulillah. Jika tidak, kefahaman itu adalah yang lebih diutamakan. Antara guru kami tu, Habib Salim Asy-Syatiri, beliau mengatakan, ini kat mana-mana saya pergi, ini kalau first time saya datang, kita akan ceritalah tentang ni. Habib Salim ni ada satu perkataan yang saya suka. Beliau kata, macam mana kita nak kenal orang ni untung ke rugi? Macam ni kita nak, orang kata apa, klasifikasikan seseorang ni rugi, seorang ni untung. Habib Salim kata, orang yang untung adalah dia bangun daripada pagi, lepas tu dia beraktiviti sampailah dia tidur malam, dia dapat satu ilmu baru yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Ilmu baru tentang agamanya. Satu sahaja. Itu dipanggil orang yang untung. Dia, bahasa mudahnya macam sehari tu dia mampu jual satu, dia dapat capai target sale dia lah. Gitu. Dapat satu ilmu baru tentang agama yang mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah orang yang beruntung. Manakala orang yang rugi pula, sebaliknya. Dia bangun daripada pagi, dia beraktiviti, dia kerja dan sebagainya, tapi tak tambah satu ilmu pun berkaitan dengan agamanya. Jadi Habib Salim kata, orang tersebut adalah orang yang paling rugi. Jadi ulum Quran itu dia ada pendahuluannya. Ada pendahuluannya, dia ringkaskan menjadi 10. Okey kita minta izin go through satu persatu Allahumma salli. Sebelum kita mulakan, kita kena tahu dulu Al-Quran itu sendiri apa. Al-Quran itu sendiri apa? Kita tahu Al-Quran itu apa yang kita bacalah, mushaf itu. Tapi definisi Al-Quran itu sendiri apa? Definisi Al-Quran itu sendiri apa? Ulama mengatakan Al-Quran itu adalah Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal li sayyidina Muhammad al-majmu' bidaffatai mushaf. Tak apa, kejap boleh izinkan okey. Al-muta'abbad
muta'abbad bitilawatihi al-mabdu' bil Fatihah wal makhtum bi suratin Nas. Okey. Dia semua Arab lah. Kita terjemahkan sikit-sikit Al-Quran itu apa? Yang pertama, sifat Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah ini kalau kita tahu, kita kalau hadis, ada hadis kursi, betul? Dia still kalam Allah juga, hadis kursi, yang mana Nabi SAW riwayatkan melalui Allah SWT. Tapi dia ada perbezaannya. Yang pertama, Al-Quran itu adalah kalamullah. Yang kedua, Al-Munazzal, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang ketiga, Al-Quran adalah Al-Mu'jiz. Al-Mu'jiz itu apa? Al-Mu'jiz itu adalah mukjizat, yang mana ianya mukjizat untuk menolak apa-apa syubhat ataupun ketidakpastian terhadap agama. Mukjizat lah. Mukjizat itu keperluan dia adalah untuk menolak syubhat ataupun menolak keraguan tentang agama. Okey. Al-Majmu' bidaifatil mushaf. Al-Quran itu dikumpulkan dalam mushaf macam kita baca sekarang. Itu adalah sifat Al-Quran yang keempat. Sifat Al-Quran yang kelima adalah al-muta'abbad bitilawatihi. Kalau kita baca Al-Quran, dikira sebagai satu ibadah. Membaca Al-Quran dikira sebagai satu ibadah. Berbeza dengan hadis. Hadis kalau kita baca tanpa faham, dia tak dapat apa-apa pahala. Dia tak ada apa-apa keistimewaan, melainkan dengan kefahaman dan amalan. Al-Quran ini mujarrad, kita baca sahaja, faham tak faham, jelas tak jelas, sama-sama ke apa ke, still dapat pahala. Itu adalah kelebihan Al-Quran lah. Yang kelima, sifat Al-Quran itu kita tahulah. Yang kelima adalah yang keenam, saya minta maaf. Yang keenam, Al-Quran itu dimulakan dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Saya ulang balik Al-Quran itu ada 6 sifatnya. Yang pertama, kalam Allah. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi. Yang ketiga, Al-Mu'jiz, mukjizat yang menolak syubhat, yang menolak keraguan. Yang keempat disebut sebagai dikumpul dalam mushaf, seperti kita sekarang lah. Okey. Yang kelima, membacanya dikira ibadah. Dan yang terakhir, Al-Quran itu mula dengan Al-Fatihah, Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Okey, ini adalah 6 sifat Al-Quran. Cumanya saya nak beritahu, kalau ada pertanyaan ataupun pening ataupun apa, boleh tanya terus tak ada masalah. Kita kat sini nak bagi kefahaman saja. Okey, yang ini adalah ke-6 sifat ataupun kita panggil definisi Al-Quran. Tadi kita dah jelaskan Al-Quran adalah kalam Allah, tapi dia ada beza. Kalam Allah itu ada 2, ada Al-Quran dan ada hadis kursi. Tapi kalam Allah ini diturunkan kepada Nabi SAW dan ianya adalah dalam bentuk mukjizat, dikumpulkan dalam mushaf. Membaca Al-Quran dikira ibadah. Berbeza juga dengan hadis kursi.
Hadis Qudsi itu adalah kalam Allah, tapi membaca hadis Qudsi tanpa kefahaman tidak dikira sebagai satu ibadah. Dia hanya setakat membaca. Dan Al-Quran itu mula dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu adalah Al-Quran. Okey. Kita dah tahu tentang Al-Quran yang kita baca daripada kita kecil, kita belajar. Jadi ulum Al-Quran itu apa? Ulum Al-Quran itu adalah ilmu-ilmu berkaitan 6 perkara ini. Ilmu-ilmu berkaitan 6 perkara ini disebut sebagai ulum ataupun ilmu-ilmu Al-Quran. Okay. Ini kita bagi sekadar orang kata apa, mukadimah lah tentang ilmu-ilmu Al-Quran ini. Bismillah. Okey. Yang pertama kita panggil sebagai kalam Allah. Kalam Allah itu antara ilmu-ilmu yang kita boleh keluarkan daripada kalam Allah adalah qiraat. Kalau kita pernah dengar qiraat kan? Qiraat ni bahasa mudahnya adalah perbezaan bacaan menurut riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi kepada Nabi. Sebagai contoh yang paling mudah adalah dalam surah Al-Fatihah kita punya bacaan biasa yang kita amalkan adalah riwayat Hafiz daripada qiraat Asim. Bila kita membaca Maliki Yaumiddin, panjangan Maliki Yaumiddin. Tapi selain daripada Hafiz ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Maliki dia tak ada panjang. Maliki Yaumiddin. Itu antara contoh-contohlah perbezaan kalam Allah. Dan ilmu yang diturunkan kepada Nabi ini ada Al-Quran, ada hadis, dan juga ada Al-Quran dan hadis. Dia adalah kalau kita Al-Quran itu sendirilah kita pelajari ada berapa ayat, ada berapa surah, 114 surah dan sebagainya. Dan Al-Quran juga adalah totally mukjizat, dan Al-Quran adalah mukjizat yang paling agung. Sampaikan ada salah satu ilmu Al-Quran itu dipanggil topik sebagai I'jazul Quran. Mukjizat berkaitan dengan Al-Quran. Banyaklah kalau zaman moden ni para pengkaji, para ilmuwan mengkaji tentang mukjizat Al-Quran, tentang Al-Quran cerita tentang kemodenan. Dan surah Yasin, bumi itu berputar mengelilingi orbit dan sebagainya. Itu adalah kita panggil sebagai mukjizat-mukjizat Al-Quran, yang mana Al-Quran itu menceritakan perkara-perkara yang belum diketahui umat terdahululah, zaman dahulu. Yang keempat contohnya dikumpulkan dalam mushaf. So dalam ilmu Al-Quran itu ada cerita tentang penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran berbeza dengan penulisan bahasa Arab. Penulisan Al-Quran itu kita sebut sebagai Rasam Osmani. Itu adalah ilmu-ilmu yang kita keluarkan daripada mengumpul Al-Quran dalam mushaf. Gitu. Dan membaca Al-Quran juga dikira sebagai satu ibadah. Ini keluarlah kita panggil perbahasan fiqh dan sebagainya. Kan. Lepas tu yang keenam, mula dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Kalau kita go through satu persatu, dia keluarlah asbabun nuzul, sebab-sebab penurunan. Dia keluarlah tentang nasikh wal mansukh. Nasikh wal mansukh ini adalah apakah ayat Quran yang memansuhkan syariat sebelumnya. Ayat Al-Quran yang memansuhkan syariat sebelumnya. Saya bagi contoh, kita berceritalah sikit. Yang kalau cerita je memang kepala bergasap kan. Kita bagi gitu-gitu kepala bergasap. Okey. Cerita dia macam ni. Kita tahu zaman jahiliah, orang Arab ni doyan, dia sangat-sangat suka dan sangat-sangat doyan, sangat-sangat ketagih dengan arak. Okey, ketagih dengan arak. Jadi sinonim lah orang Arab dengan arak pada zaman jahiliah tu sinonim. Kalau orang Arab tak minum arak tu pelik. Gitu. Jadi pengharaman minum arak ni dalam syariat kita ada 4 fasa. Pengharaman minum arak ada 4 fasa. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala kata orang Arab zaman jahiliah itu mengambil anggur dan kurma sebagai satu manfaat, sebagai satu jus lah kita panggil. Sebenarnya sebagai satu benda untuk mabuk. Gitu. Maksudnya tiada larangan lagi. Allah just
buka cerita tentang mabuk je. Tapi tak ada kata Allah tak larang, Allah tak suruh, Allah tak larang. Gitu. Fasa kedua, Allah kata dalam surah Al-Baqarah, Allah kata, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Para sahabat bertanya tentang arak, khamr dan maisir, perjudian. Lalu Allah sambung, qul fihima ithmu wa manafi'u linnas. Allah kata dalam arak dan perjudian ini ada kebaikan, ada keburukan. Judi kalau menang baik dapat duit kan. Kalau kalah rugi ya kita. Yang tu lah. Arak pun kita tahu, arak kalau musim sejuk boleh memanaskan badan. Dia ada kebaikan, ada keburukan. Tapi Allah sambung lagi, Allah kata wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi keburukan dia lebih besar daripada manfaat dia. Sebab apa? Kita kata minum arak boleh panaskan badan time musim sejuk. Sebab arak ada musim panas, musim sejuk kan. Tapi kalau kita mabuk, kita membunuh orang rumah kita. Kalau kita mabuk, kita tinggal solat. Kalau kita mabuk, kita tak tahu, tak sedar diri dan sebagainya. Keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Lalu fasa yang keempat, Allah mengharamkan terus. Dia macam orang kata apa, fasa kan, step by step. Allah mengharamkan terus. Allah berfirman, Allah kata, Ya ayyuhalladzina amanu, dalam surah An-Nisa, Allah kata, Ya ayyuhalladzina amanu, La taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kamu dekati solat ketika mana kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Ini fasa ketiga ya. Saya tadi kata fasa keempat, saya minta maaf, fasa ketiga. Allah kata, wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati solat dalam keadaan mabuk, sehinggalah kalian sedar yang mabuk tu dah hilang. Akal kita dah sempurna balik, baru kita solat. Kat sini nak kata apa? Arak tu boleh minum lagi, tapi time solat tak boleh mabuk. Faham Arak boleh minum, tapi time solat tak boleh mabuk. Kira macam dah ada restriction lah. Kenapa? Antara sebab penurunan Al-Quran adalah ada seorang sahabat ni, dia solat maghrib, dia membaca surah Al-Kafirun. Kan kata surah Al-Kafirun tu, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang kafir, La a'budu ma ta'budun. Kita tidak akan beriman dengan apa yang mereka imankan. Tapi sahabat ni dia masuk solat dalam keadaan mabuk, dia kata apa? Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai orang kafir, sesungguhnya aku menyembah apa yang kamu sembah. Dia maksudnya lari makna terus. La a'budu tu, saya ini tak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tapi sahabat ni tidak tu dia buang. Dia kata aku sembah apa yang kalian sembah. So mengubah makna Al-Quran. Lalu disebabkan peristiwa tersebut, datanglah tadi pengharaman solat dalam keadaan mabuk. Tapi arak still boleh minum. Okey, itu fasa ketiga. Dan kemuncaknya adalah fasa keempat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Dalam surah Al-A'raf Allah kata sesungguhnya perjudian, penipuan dalam jual beli, arak, tilik nasib, keempat-empat ini adalah najis, rijsun, kekotoran. Ianya adalah min amali syaitan, ianya adalah perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka elakkanlah diri kita, jauhkanlah diri kita daripada empat-empat perkara ni. Itu adalah fasa-fasa pengharaman Al-Quran. Lalu apa kita nak kaitkan dengan ulum Al-Quran ni? Dengan kita mengetahui sedikit sebanyak tentang ulum Al-Quran, kita boleh relatekan. Pertama, Allah kata arak tu boleh minum. Okey, lepas tu turun pula ayat arak tu boleh minum. Arak itu dan judi itu ada kebaikan, ada keburukan, tapi keburukannya lebih besar. Okey, maksudnya dia dah menafikan ayat pertama yang turun tu. Dia dah memansuhkan. Okey, lepas tu turun ayat ketiga. Allah kata, wahai orang beriman, jangan dekati solat dalam keadaan mabuk. Maksudnya fasa kedua tu dah mansuh dah. Hukumnya tu dah, kita dah terbatal. Okey, bila turun fasa keempat, Allah kata haram terus kita minum arak. Maka ketiga-tiga fasa sebelum tu dah terbatal, dah tak digunakan. Kita tak boleh kata kita minum arak, sebab Allah kata arak tu ada manfaat. Tak boleh dah. Dia guna
fasa yang keempat tu. Itu kita panggil antara ilmu yang berkaitan dengan ulum Al-Quran. Dan kepentingan kita nak belajar ulum Al-Quran ini banyak sebenarnya. Kerana apa? Para sahabat sendiri, ketika mana berlaku perselisihan faham di antara mereka, mereka akan bertanya direct kepada Nabi. Lalu Nabi akan menjelaskan ataupun mensyarahkan kefahaman tentang Al-Quran. Itu juga kita panggil sebagai ulum Al-Quran. Al-Quran dengan hadis tu dia ibarat dua perkara yang memerlukan antara satu sama dengan lain. Kita panggil bahasa Melayu kita, bahasa moden ni kita panggil sinergi lah kan. Sinergi. Maksudnya tidak boleh berpisah di antara keduanya. Al-Quran itu menjelaskan hadis, hadis itu menjelaskan Al-Quran. Dia ada beberapa kisah, di antaranya ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang hukum hakam berpuasa. Dalam surah Al-Baqarah tu Allah kata, kulu washrabu, makanlah kalian, sahurlah kalian, minumlah kalian, sampai jelas kita nampak beza benang putih dengan benang hitam. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai kita sedar dapat bezakan benang putih dengan benang hitam. Okey, itu Al-Quran sebenarnya menggunakan perkataan majaz. Allah menggunakan perkataan majaz bukan hakikat, dia majaz sahaja. Lalu ada seorang sahabat Nabi ni, namanya Sayyidina Adi bin Hatim. Sayyidina Adi bin Hatim. Sayyidina Adi ni punyalah pandainya. Ayat Quran tu kata makan minum sampai kita dapat bezakan benang putih, benang hitam. So dia tidur malam, dia letak bawah bantal dia benang putih dengan benang hitam. So dia bangun pagi, dia buka bantal, masih sama je benangnya. So dia makan dengan minum setiap hari macam tu. Sedangkan kalau bilik dia gelap, pukul 10 pun still gelap lagi, tak dapat lagi beza benang putih dengan benang hitam. Dan Masya Allah, Sayyidina Adi bin Hatim ni pandai. Beliau datang berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, dalam surah Baqarah ni Allah katakan sekian. Maksudnya makan dan minumlah, bersahurlah sampailah kita dapat bezakan benang putih dengan benang hitam. Sebenarnya apa maksudnya? Sebab saya dah try kat rumah dah, letak bawah bantal, bangun-bangun tak boleh bezakan lagi. Saya makannya keluar-keluar dah cerah lah. Macam mana Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjelaskan bahawasanya Allah memberi perumpamaan, benang putih itu adalah siang, benang hitam itu adalah malam. Kalau kita dapat membezakan masuknya waktu subuh, maka lepas masuknya waktu subuh tu diharamkan kita untuk makan dan minum ketika berpuasa. Gitulah. Itu cerita tentang hukum hakam puasa. Ada juga perbezaan para sahabat tentang bacaan Al-Quran. Tadi kita dah cerita sikit tentang qiraat kan. Ada satu peristiwa, Sayyidina Hakim ni seorang sahabat Nabi membaca satu potong ayat Al-Quran dalam solat. Sebelah Sayyidina Hakim ni Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan terkenal dengan keganasan, bukanlah keganasan, kekerasan beliau kan. Kekerasan Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Hakim ni membaca satu potong ayat Al-Quran yang mana Sayyidina Umar tak pernah dengar. Sayyidina Umar hafal ayat yang sama, tapi tak sama dengan apa yang dia sebut. Ayat yang sama, tapi tengah-tengah ayat tu macam berbeza sikit dengan Sayyidina Umar punya hafalan. Lalu Sayyidina Umar punya macam, dia ni pandai-pandai reka Al-Quran ni kan, kenapa lain sangat dengan apa yang aku baca kan, yang aku belajar daripada Nabi. Lalu habis je Sayyidina Hakim ni solat, Sayyidina Umar terus, orang kata piat telinga dia, terus heret tu. Dalam hadis tu dia kata Allahumma salli Muhammad, Sayyidina Umar heret terus telinga tu. Maksudnya Sayyidina Hakim tu tak sempat berjalan lah, duduk tu lepas terus terheret jumpa Nabi. Jumpa Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, sesungguhnya sahabat kita ni dia telah mereka-reka ayat Al-Quran. Lalu Nabi kata, oh dahsyat ni kan. Lalu Nabi pun kerana kepimpinannya yang sangat tinggi, orang kata apa, karakternya yang sangat besar, yang sangat mulia, sangat agung, Nabi tenang. Nabi kata, wahai Hakim, bacalah apa yang kau baca tadi time solat. Dia bacalah potongan ayat tu. Lepas tu okey, settle, hasbuk kan, berhenti. Lalu Nabi kata dekat Sayyidina Umar pula, wahai Umar, baca pula apa yang engkau hafal. Ayat yang sama juga, baca. Ayat yang sama tapi kandungan tengah-tengah ayat tu berbeza dengan Hakim punya bacaan. Lalu Nabi kata, okey, berhenti. Settle. Lepas tu Nabi kata apa? Kedua-dua bacaan tu adalah bacaan yang betul. Kedua-dua bacaan itu adalah bacaan yang betul. Itu adalah kita panggil perbezaan qiraat. Nak cerita tentang
kefahaman tentang Al-Quran itu diambil daripada ulum-ulum Al-Quran ini tadilah. Yang tadi kita sebut tadi, qiraat, asbabun nuzul, fiqh tadi kita masuk sikit. Itu adalah kepentingan mengapa kita nak faham ulum Al-Quran. Ini saya rasa ini baru mukadimah tentang ulum Al-Quran. Kita tak tahu lagi ulum Al-Quran itu adalah apa sebenarnya kan. Setiap ilmu itu kita sebut sebagai setiap ilmu itu kita sebut tadi ada 10 mukaddimah, 10 permulaannya yang ulama garis pandukan dalam rangkap 3 rangkap syair, tapi saya tulis 2 je. Yang pertama adalah Al-Haddu. Yang pertama adalah Al-Haddu, ataupun kita sebut dalam bahasa Melayu sebagai definisi ataupun ta'rif. Ta'rif ulum Al-Quran. Ta'rif ulum Al-Quran saya tak payah tulis lah. Saya cuma beritahu, kalau siapa yang nak tulis lebih baik. Ta'rif ulum Al-Quran adalah sesuatu ilmu yang membicarakan tentang Al-Quran dari sudut qiraatnya, dari sudut kita panggil rasam mushafnya, penulisan Al-Qurannya, dari sudut fiqh Al-Qurannya, dari sudut bahasa Arab Qurannya, dari sudut semua yang tadi tu kita sebut. Itu adalah ta'rif apa tadi kita panggil ulum Al-Quran. Yang kedua perkara yang kita kena tahu mukadimah ulum Al-Quran adalah maudhu'. Maudhu' itu adalah tempat duduk ataupun perbahasan ilmu tersebut. Perbahasan ilmu. Perbahasan ilmu adalah berkaitan dengan Al-Quran dan ayat-ayatnya. Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran serta ayat-ayatnya. Maksudnya daripada Al-Quran itu kita pecah-pecahkan tadi ilmu yang banyak tu, pelbagai tu. Lepas tu yang ketiganya ulama mengatakan, yang pertama Al-Haddu, yang kedua Al-Mawdu'u, yang ketiga Samarah. Okey. Samarah ni dari segi bahasa Melayu ni kita panggil buah. Buah itu adalah hasil. Kita dah tahu dah ta'rif ataupun definisi ilmu ulum Al-Quran itu apa. Kita dah tahu dah perbahasan je cerita tentang Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Apa faedah ataupun manfaat daripada kita belajar ilmu ni? Bahasa Arab ni kita panggil saunul lisan ataupun saunul aqli minal khata' lah. Senang cerita, untuk menjauhkan diri daripada kesalahfahaman. Menjauhi diri daripada salah faham terhadap Al-Quran. Salah faham terhadap Al-Quran. Okey, ini adalah faedahnya. Kerana apa? Ilmu tajwid yang kita belajar daripada kecil pun, ianya termasuk juga daripada cabang-cabang ulum Al-Quran ini. So macam ilmu tajwid faedahnya adalah menjaga lisan daripada tersilap baca. Ilmu fiqh Al-Quran adalah menjaga diri daripada melakukan perkara yang diharamkan. So menjaga diri ataupun menjauhi diri daripada salah faham terhadap Al-Quran. Tentang qiraat tadi, tentang fiqhnya tadi, tentang nasakh dan mansukhnya tadi, ayat mana yang turun dulu, ayat mana yang diturunkan kemudian dan sebagainya. Itu adalah faedah mempelajari ulum Al-Quran. Bahasa mudahnya, faedah dia adalah dapat memahami Al-Quran. Itu faedah yang paling orang kata apa, paling tinggilah mempelajari ulum Al-Quran ini. Dapat memahami Al-Quran itu sendiri. Itu adalah faedah yang paling tinggilah dalam mempelajari ilmu ulum Al-Quran. Perkara ketiga ataupun mukadimah yang keempat, saya minta maaf, yang keempat berkaitan ilmu ulum Al-Quran ini, ilmu-ilmu Al-Quran adalah fadluhu. Kita dah tahu dah hasilnya adalah dapat memahami Al-Quran. Okey. Lepas kita faham, apa yang kita dapat kan? Apa kelebihan yang kita dapat? So contoh macam kita pergi sekolah, kita kena belajar pandai dapat nombor 1. Okey. Matlamatnya, faedahnya dapat nombor 1. Apa kelebihan dapat nombor 1? Macam itulah. So yang keempat, fadluhu ataupun kita panggil kelebihan mempelajari ilmu Al-Quran ini. Kelebihannya adalah dia dikira sebagai
ilmu yang paling mulia. Kerana apa? Sesuatu benda yang mulia itu, kita nak ukur satu benda mulia itu ikut benda yang dia sangkut paut. Contoh kenapa kita semua tahu kita ini adalah umat yang terbaik yang pernah Allah turunkan. Kenapa kita umat yang terbaik? Sebab Nabi kita, Rasul kita adalah Rasul yang paling terbaik. Kenapa kita jadi mulia? Sebab kita sangkut dengan Nabi yang paling mulia. Takkanlah Nabi paling mulia, umatnya umat yang paling teruk? Tak. Nabi yang paling mulia, jadi umatnya juga paling mulia. Okey, kelebihannya kat sini, kerana Al-Quran itu adalah kita panggil tadi undang-undang yang paling mulia, ilmu yang paling mulia dalam Islam. Jadi apa yang kita belajar tentang Al-Quran dikira sebagai ilmu yang paling mulia. Sebab Al-Quran itu tadi paling mulia, ilmu yang kita pelajari tentang Al-Quran paling mulia. Menjadi orang kata terpaling lah. Dia paling mulia lah, paling tinggi lah darjatnya. Gitu. Itu kelebihan dia. Nisbatun ini adalah perbezaannya dengan ilmu-ilmu lain. Perbezaan ulum Al-Quran dengan ilmu-ilmu lain jelaslah. Ilmu lain, contohnya ilmu bahasa Arab, dia diambil daripada perkataan orang Arab yang lama-lama. Dia bukannya semata-mata Al-Quran sahaja. Bahasa Arab ni diambil daripada bahasa Arab yang lama, diambil daripada syair-syair. Itu perbezaan yang ketara lah. Adapun ulum Al-Quran ini, dia punya perbezaan adalah dia adalah ilmu yang semuanya bergantung kepada Al-Quran. Pecahannya itu semuanya daripada Al-Quran Al-Karim. Itu yang kelima. Mukadimah ataupun permulaan yang keenam adalah Al-Wadi'u. Al-Wadi'u ini adalah kita panggil pelopor ilmu ini. Pelopor ilmu ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kita tahu Al-Quran itu tadi adalah kalam Allah. Ketika mana Al-Quran itu kalam Allah, jadi pelopor daripada ulum Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala sendiri, dan yang memecahkannya, yang menjelaskannya, yang mensyarahkannya adalah Nabi, para sahabat dan ulama-ulama yang kemudian. Okey. Yang ketujuh, mukadimah yang ketujuh tentang ilmu ulum Quran ini kita panggil sebagai al-ismu. Ismu itu kita panggil nama. Nama ulum Al-Quran ini ada banyak sebenarnya. Antaranya kita panggil usul tafsir. Usul tafsir. Ada ulum Al-Quran. Ini semuanya ataupun kita panggil mustalah Al-Quran. Ketiga-tiga nama ni, usul tafsir, ulum Al-Quran, mustalah Al-Quran, merujuk kepada satu ilmu yang sama yang kita nak pelajari ni. Dia ada satu kaedah dalam bahasa Arab, banyaknya nama seseorang, dia memberi maksud orang, banyaknya nama sesuatu, memberi maksud sesuatu tersebut mulia. Okey kan? Kita mungkin pernah belajar Mekah tu ada banyak nama. Kita panggil Mekah, Al-Mukarramah, kata apa, Kaabah pun banyak nama. Nabi pun dalam satu hadis tu, Nabi kata, lillahi, bagi Allah itu 1000 nama, dan bagi diri saya, diri Nabi 1000 nama. Kerana apa? Nabi itu mulia, banyak nama itu maksudnya mulia. Gitulah kaedah bahasa Arab lah. Banyaknya nama seseorang memberi maksud orang tu mulia. Gitu. So banyaknya kata apa, nama bagi ulum Al-Quran ni, maksudnya ilmu ini adalah ilmu yang mulia. Gitulah istilahnya. Istimdad ini kita panggil nombor 8, mukadimah yang ke-8 kita panggil istimdad ataupun rujukan ataupun sumber. Sumber ilmu-ilmu Al-Quran. Sumber ilmu Al-Quran senang je sebenarnya. Sumber ulum Quran itu Al-Quran itu sendirilah. Maksudnya daripada Al-Quran itu barulah terpecah dan orang kata apa, berangkai-rangkai kefahamannya. Itu adalah istimdad. Istimdad itu adalah sumber rujukan bagi ilmu ulum Al-Quran. Okey, yang ke-9 mukadimahnya adalah hukum syari'. Hukum mempelajari, hukum belajar. Hukum belajar. Apakah hukum mempelajari ulum Al-Quran? Ianya adalah fardu kifayah.
fardu kifayah semua mungkin tahu. Kalau ada orang buat, yang lain tak payah. Kalau seorang dah buat, yang lain gugur kewajipan. Dia adalah satu ilmu yang fardu, yang wajib. Tapi kalaulah dalam satu, kalau Malaysia kita panggil mukim lah, kalau satu mukim ataupun satu kampung tu dah ada orang yang belajar, maka orang lain, orang kata apa, hilang kewajipan ke atas mereka untuk belajar. Itu adalah fardu kifayah. Kalau orang buat, kalau sebahagian orang buat, orang lain tak payah buat. Lepas tu yang terakhir kita panggil masail lah. Masail ataupun bahasa Melayunya adalah perbahasan dalam ulum Al-Quran. Itu pun tadi dia sama je, perbahasan dalam ilmu Al-Quran adalah yang kita cerita tadi, nasikh, mansukh, apakah ayat yang diturunkan sebelum hijrah, apakah ayat yang diturunkan selepas hijrah, dan apakah yang difahami sebagai ayat makkiyah dan ayat madaniyah. Adakah ayat makkiyah tu ayat yang diturunkan waktu Mekah? Adakah ayat madaniyah tu diturunkan waktu dah berhijrah ke Madinah? Kita bagi tahu sikit . Pendapat yang paling kuat adalah ayat makkiyah itu adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Kerana apa? Sebelum hijrah Nabi kan ada bermusafir ke Taif kan. Ketika mana musafir ke Taif kan diturunkan ayat Al-Quran. Tapi kenapa tak tulis Taifiyah kan? Ayat Taifiyah yang diturunkan di Taif. Tak, dia still ayat yang diturunkan waktu Taif tu disebut sebagai makkiyah. Maksudnya ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah. Okey. Sama juga lepas hijrah Nabi ada pergi ke Khandaq, ada orang kata apa, ada travel kan. Nabi ada travel untuk peperangan ke, untuk umrah sekalipun, untuk haji. Dan ketika haji, ketika umrah itu diturunkan ayat Al-Quran. Yang kita tahu antaranya adalah waktu haji wada' tu, idza jaa nasrullahi wal fath. Kan? Antaranya yang turunkan. Adakah haji tu kat Mekah? Tak adanya haji kat Madinah. Adakah kita nak kata turunnya surah tu, surah An-Nasr tu, idza jaa nasrullahi wal fath tu di Mekah, kita klasifikasikan ayat tu makkiyah? Tak, sebab time tu Nabi dah berhijrah ke Madinah. So surah Al-Fatih tu dikira sebagai ayat madaniyah. Macam itulah antara kefahaman, nak bagi kefahaman sikitlah tentang ulum Al-Quran. Okey ke? Boleh go through lagi ke? Dah penat dah? Saya buka kot. Kalau ada nak tanya. Kalau ada yang tak faham ke semua faham? Allahumma salli ala Muhammad. Habib Salim juga orang kata apa, cara-cara belajar ni saya banyak ambil daripada Habib Salim almarhum. Beliau mengatakan cara belajar yang paling baik adalah kita menghadiri majlis ilmu, dan yang kedua menulis semua yang kita dengar dalam majlis ilmu, dan yang ketiga adalah kita menulis semua perkara yang terbaik kita dengar dalam majlis ilmu. Yang keempat, step yang keempat adalah kita menghafal yang paling terbaik daripada apa yang kita tulis. Yang kelima, kita mengamalkan apa yang paling baik kita hafal. Dan yang keenam, kita sampaikan apa yang paling baik kita amalkan. Dia 6 step lah. Yang pertama hadir majlis ilmu, yang kedua tulis, yang ketiga hafal, yang keempat amal, yang kelima menyampaikan apa yang kita amal. Tapi Habib Salim menggunakan perkataan sebaik-baiknya. Sebab time kita hadir majlis ilmu, kita akan tulis semua benda. Kita balik rumah, kita tengok balik nota kita akan ingat apa yang paling baik bagi kita. Kita tak akan ingat semua benda. Kita akan ingat apa yang paling lekat dalam kepala kita. Lepas tu daripada perkara yang paling lekat tu, Habib Salim kata, hafallah perkara tersebut dan amalkan. Amalkan perkara yang paling baik kita hafal. Lepas tu sampaikanlah perkara yang paling baik kita amalkan. Itu apa yang Habib Salim katalah. Wallahu ta'ala alam. Tak ada pertanyaan confirm kalau macam tu untuk akhirnya saya mengikut jejak langkah guru-guru kita. Kalau sebelum habis kelas tu kita sampaikan sedikit sebanyak tentang ilmu-ilmu yang boleh kita, ataupun zikir-zikir ataupun amalan yang boleh kita lakukan. Saya tak pastilah kalau di sini dah ada macam bacaan rotib ke, bacaan maksurat ke dan sebagainya. Tapi jika tiada boleh amalkan, ada satu zikir yang Nabi SAW ajarkan, yang dicatatkan dalam Jami' Tirmizi, kata apa, Sunan Tirmizi. Nabi kata siapa yang amalkan 3 kali pagi, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai maghrib.
Dan siapa baca petang hari 3 kali juga, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai subuh. Siapa yang baca subuh 3 kali, dijaga sampai maghrib. Siapa yang baca time asar 3 kali, akan dijaga sampai subuh. Rotation 24 jam lah. Zikirnya apa? Nabi kata, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Zikir ni sebenarnya semua orang hafal. Semua kita nak tahu faedah dia apa. Nabi kata siapa yang amalkan 3 kali pagi, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia tidak akan ditimpa apa-apa musibah sampailah ke petang. Kalau kita baca 3 kali waktu petang sebelum maghrib, Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga kita sampai kita subuh, sampai waktu subuh. Dan ada satu kisah guru kita, mungkin kita kenal lah, Habib Omar kan. Habib Omar ni time muda, time taklah muda, time tu umur dekat 40-an. Beliau travel daripada Tarim, daripada Hadramaut menuju ke utara Yaman, menuju ke Sana'a. Perjalanan time tu, ikut jalan time tu kurang lebih 11 jam. Keluarnya lepas subuh. Lepas subuh, Habib Omar terus masuk kereta, pergilah menuju ke, tu yang travel dan perjalanan. 3 jam perjalanan, accident. 3 jam perjalanan, accident. Tapi 3 jam pertama tu Habib Omar sempat baca Wirdul Latif, Hizib Nawawi, Hizib Imam Nawawi dengan Allahumma salli ala Muhammad, surah Yasin. Itu adalah amalan orang Hadramaut. Pagi lepas subuh baca 3 ni. Wirdul Latif, himpunan Imam Haddad, Hizib Nawawi, karangan Imam An-Nawawi, dan yang ketiga baca surah Yasin. 3 jam pertama tu. Lepas tu lepas 3 jam tu accident. Kereta padang pasir kan, kalau kat Yaman tu jalannya sangatlah dhaif lah sebenarnya. Dia accident, kereta berputar, kereta total loss. Tapi orang yang dalam kereta tu ada 4 orang, semuanya sihat. Satu cala kat badan pun tak ada. Tapi kereta total loss. Lepas tu Habib Omar kata, ini adalah berkat kita baca zikir tadi. Sebab apa? Dalam Wirdul Latif tu ada zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kita baca 3 kali, dan Allah menjaga diri kita daripada sebarang malapetaka ataupun insiden lah. Itu orang kata apa, amalan yang mujarab lah yang diamalkan. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jika